Jikalau tidak, pastinya akan ada satu bahaya buat pasukan Todak di masa akan datang. Akan tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, jikalau diri baru berkuasa, jikalau samudera Todak bertahta, namun di saat Land of Dawn dibuka, pahlawan terkuat yang bakal beraja. Persoalannya, siapa lebih kuat, siapa lebih hebat? Pasukan Todak ataupun MPXNC akan sama-sama kita saksikan dalam perlawanan pertama, pusingan pertama untuk hari ini. MPXNC akan bermain di bahagian warna biru, sementara lawan mereka pasukan Todak akan bermain di bahagian warna merah. Kita lihat sekarang rotasi dilakukan oleh pasukan MPXNC nampak seperti agak sedikit berat di bahagian bawah. Pemandangan turtle yang pertama akan muncul kat sini. Jadi ini nak menunjukkan sekiranya betul-betul pasukan Todak kata mereka boleh menang lawan turtle, untuk 5 minit pertama ni akan jadi 5 minit yang sangat-sangat crucial untuk pasukan Todak. Kalau tengok daripada emblem setup dekat sini, nampak seperti Ciku Guys akan main dengan sangat agresif dengan Assassin punya emblem, kemudian Rupture. Jadi ada banyak penetration pada bahagian awal game. Sememangnya dia perlukan disebabkan Terizla dan juga Baxia. Kita tengok setup mereka juga sangat-sangat keras, di mana Terizla akan fokus pada spell vamp, manakala Baxia dekat sini akan fokus pada dia punya own defenses, tambah lagi dengan armor dan juga magic resist yang dia ada. Tapi kalau kita lihat, Momo dekat bahagian bawah ni menghadapi kesukaran untuk melakukan clearance. Walaupun dapat lakukan clearance terlebih dahulu, tapi Yetri tahu yang dia boleh saja menang daripada sudut damage dan dia berjaya untuk pastikan Momo ada masalah. Minta maaf ya, tapi tadi saya perasan Malicha menggunakan Angela dan dia menggunakan Festival of Blood. Betul. Jadi memang lepas 5 assist ataupun campuran kill dan juga assist, mungkin Malichan akan menyebabkan team fight ini lagi susah untuk Todak. Dia akan berikan fokus lebih banyak kepada skill-skill dia. Yang penting lagi dengan dia punya harga. Tapi di bahagian atas dan di bahagian bawah nampak macam MPXNC memegang lane tersebut. Cuma di bahagian tengah nampaknya Zaim Sempo memang cukup berani, boleh menang di fasa early game dan kemungkinan untuk kontrol river di bahagian bawah ni. Bercakap tentang Angela ni kan, daripada sudut emblem lebih lagi talent kedua, ada banyak perkara yang fleksibel. Kita boleh letakkan high and dry, maafkan saya, kita boleh letakkan tenacity, lepas tu kita boleh letak Festival of Blood. Malah weapon master pun sebenarnya tambahkan kekerasan sebab naikkan magic power, naikkan heal. Betul. Jujur saya cakap ke belakang ini, saya pun eksperimen menggunakan mid laner dengan Festival of Blood. Memang rasa dia punya efek, memang rasa beza dia. Tapi dia tergantung kepada draft enemy. Kalau kita banyak boleh keluarkan skill dalam satu masa, maknanya Festival of Blood kita boleh untuk berkesan. Tapi kalau tidak, mungkin lebih baik kepada tenacity. Jadi sekarang kita tengok pasukan Todak, mereka mulakan turtle. Jadi nampak gaya mereka nak agresif. Yetri masuk ke depan. Yetri dengan penalty zone, tapi dan apa memudahkan juga guys sudah pakai turtle dengan adanya Nederium yang sudah bergerak juga oleh Zaim Sempo. Ciku masih lagi tertumbang, malah dibalas kembali oleh Hyde. Pertempuran yang cukup panjang namun berakhir dengan 1 kill untuk MPXNC dan turtle saja buat Todak sebagai sagu hati. Ya, satu trade yang baik lakukan oleh pasukan MPXNC selepas Ciku Guys berjaya mendapatkan turtle tersebut. Mereka terus memberikan fokus kepada jungler utama pasukan Todak untuk memberikan first blood. Cuma sekarang ini berdasarkan daripada gol nampak masih lagi dipegang oleh pasukan Todak. Tapi kalau mereka menggunakan momentum ini, apa yang dilakukan oleh pasukan Todak, mungkin mereka boleh menang di fasa early game. Buat masa sekarang ni, pendapat saya mengikut mereka punya draft, mereka tengah lakukan perkara yang bagus, di mana mereka mulakan early game dengan bagus. Tetap pertama mereka dah berjaya untuk secure Ruff juga dah siapkan dia punya Husk Claw. Jadi sepatutnya laning phase Ruff dekat sini nampak okey. Tapi Zaf menyebabkan nampak laning phase ni sama rata, tak ada full advantage pada mana-mana god laner. Ya, boleh kita katakan untuk fasa awal ini Ruff perlu untuk bermain dengan lebih agresif, ataupun Todak perlu memanfaatkan Ruff sebaik-baik mungkin. Sebab kalau nak bincangkan di bahagian late game nanti, kemungkinan besar Iritel akan memiliki kelebihan yang lebih besar. Tapi Momo akan berjaya untuk dapatkan Yetri. Adanya Hardguard memudahkan Yetri untuk bertahan dan terus saja kekal selamat di dalam permainan ini. Ya, untuk pastikan mereka boleh menang di bahagian bawah, tapi mereka kena berikan sedikit sebanyak pressure di bahagian atas. Manakala 2 pemain daripada pasukan Todak berada di bahagian bawah. Mereka masih lagi belum berkuasa. 3 pemain daripada pasukan Todak. 3 pemain dengan penggunaan Danafall masuk ke bahagian depan. Malichan akan dikejar. Malichan akan disengat oleh Ciku Guys dengan Daily Stinger sebentar tadi yang berjaya untuk mendapatkan 1 kill. Juga kill yang pertama, namun dekat bahagian atas Zaf berjaya untuk diberikan dengan kombinasi Dominant Blast dan Komplika daripada Yub. Ya, satu setup yang baik lakukan oleh pasukan Todak, menyedai bagaimana Zaf pergi ke bahagian tersebut, terus saja terkena dia punya Dominant Blast, menyebabkan kill yang kedua diberikan kepada pasukan Todak. Untuk 4 minit yang pertama ni, mereka sangat-sangat memegang game, tapi masih lagi terlalu awal, masih lagi tiadanya item yang diperlukan oleh pasukan MPXNC untuk menang di bahagian team fight. Sekarang ni Turtle telah dimulakan di mana Momo dan juga Sonic nampak seperti mereka cuba untuk tarik Turtle ke arah mereka, tapi Turtle agak rendah di Sunfrost. Ya, agak-agak rendah, tapi masih lagi belum ada kelibat Ciku di kawasan tersebut. Momo hanya ingin memberikan serba sedikit gangguan, memandangkan dekat bahagian atas. Mereka berjaya untuk dapat kebenaran.
masih lagi keuntungan buat pasukan Todak. Ya, mereka menukarkan turtle tersebut dengan tarik di bahagian atas, memberikan lebih banyak advantage kepada Raf untuk memastikan dia boleh menang sebab dia dah dapat 1 kill. Sekarang dia masih lagi belum tewas untuk mana-mana team fight, tapi mereka berikan fokus kepada 3 orang pemain di bahagian tengah. Sonic nyawanya digunakan dengan sangat-sangat banyak, tapi Ciku ditarik. Ciku hampir tertumbang. Masih lagi ada Dederium yang sudah dicuri oleh Zam Sempoy, menyelamatkan rakan-rakan pasukan. Namun penalti zone dikobokan kembali ke Yetri. Cubaan untuk melakukan gerakan agresif secara bersendirian. Nyawa yang sekarang dari Raf dan juga Yums, dan akhirnya Zam masuk sekali lagi dengan panahan berpisah. Ciku guys cuba untuk melakukan sekatan Deadly Stinger, namun Ciku juga bakal ditumbangkan. Double kill untuk Zam, dan hampir saja untuk Sonic menyelamatkan keadaan, tapi Sonic pula yang dikorbankan. 3 orang berbalas 1. Kita boleh nampak efek kalau tak boleh nak jatuhkan frontline MPXNC dengan cepat. Kita boleh nampak di mana Raf cuba untuk keluarkan free damage tapi tidak berjaya untuk melarikan diri. Dan Ciku guys, damage dia pun nampak seperti tidak cukup. Lagi Deadly Stinger dia tidak berjaya untuk kena 100% kepada Sonic. Buat masa sekarang ni, MPXNC masih menunjukkan kalau nak team fight boleh. Mereka takkan melarikan diri. Hyde tidak mati dalam trade yang terakhir tu sebab walaupun Netherrealm telah dicuri, tapi dia punya positioning walaupun nyawa masih rendah, dia masih boleh backup camp pasukan dia. Ya, kalau kita boleh bercakap tentang setup yang boleh dilakukan oleh pasukan Todak dengan ada Numi 16 dan juga Netherrealm yang boleh dicuri oleh Zam Sempoy, pastinya kalau mereka boleh gunakan kar tersebut dengan baik, mungkin mereka boleh menang dari segi team fight. Tetapi untuk MPXNC, mereka kena sedar kalau dibiarkan Zaf untuk boleh bergerak dengan bebas daripada arah belakang, pastinya burst damage daripada heavy crossbow daripada pemain ini akan memberikan lebih banyak disadvantage kepada pasukan Todak. Yetri juga saya boleh cakap di mana dia engage beberapa kali tapi masih tak mati lagi. Yetri memangnya menunjukkan dia punya prestasi sebagai explainer antara yang terbaik yang kita nampak so far. Memandangkan Zaf memainkan Iritel dengan penggunaan sprint, saya boleh katakan ini satu kelebihan yang besar untuk pasukan Todak. Lebih-lebih lagi boleh mengharapkan kepada Yums. Malah Ciku guys juga boleh untuk melakukan silence ke atas diri Zaf sendiri. Jadi Zaf perlu untuk berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Tapi sekarang team fight berlaku. Sonic hampir tertumbang. Netherrealm dia buka, bakal dibalas oleh Zam Sempoy. Pertempuran masih lagi belum berakhir, tapi Turtle sudah pun berjaya untuk dimiliki oleh pasukan Todak. Ya, mereka juga bukan saja berjaya dapatkan turtle sekarang ini, merupakan turtle yang kedua, malah mereka berjaya untuk menjatuhkan 2 turret milik pasukan MPXNC. Satu permulaan yang cukup positif. Mereka cuba memberikan fokus kepada Yetri. Penalti zone digunakan pakai. Yetri tersilap langkah, ditarik lagi oleh Momo, namun masih lagi berjaya untuk terselamat. Yetri kekal dengan nyawa yang cukup rendah, namun objektif MPXNC tak tercapai. Oh, dan Hai nampak gayanya dia mencabar Ciku guys untuk paksa mendapatkan kill atas dia. Sebab jujur rasanya kalau Hai mati sekalipun, saya rasa pasif dia dah cukup dalam bawah 10 saat boleh hidup balik. Dan kita boleh nampak pasukan Todak tak memberi ruang pada MPXNC untuk lakukan apa yang mereka mahukan. Kerana tadi kita nampak Yetri cuba untuk zone 3 orang daripada pasukan Todak untuk pastikan mereka boleh dapatkan outer turret kat bahagian bawah dengan percuma. Tetapi disebabkan Momo ada dekat situ, kemudian Zam Sempoy, dia punya Shadow Strike dah start sakit. Dia dah tunjukkan kalau nak duduk depan sangat boleh, tapi jangan haraplah boleh keluar macam tu je. Jadi dekat sini MPXNC mereka nak dapatkan turret, pasukan Todak tak izinkan langsung. Ya, dan mereka juga dengan sedar bagaimana kalau Raf ni dibiarkan untuk bebas bergerak daripada arah belakang untuk dikawal dengan begitu baik oleh Momo dan juga Yum, pastinya mereka akan menghadapi sangat banyak kesukaran kerana damage yang berterusan dengan lagi-lagi memberikan fokus kepada critical hit yang boleh dikeluarkan oleh pemain yang menggunakan Bruno ini, pasti akan memberikan kesakitan yang akan menyebabkan pasukan MPXNC nak tak nak mereka kena cuba back off ataupun kena lari daripada team fight. Sonic damage yang besar sudah pun diterima. Sonic masuk ke depan lagi, ada Hardguard lah pula. Sekarang ini dengan penggunaan split Momo terpaksa untuk mengundurkan diri, tetapi dia masuk kembali berjaya untuk dapatkan Sonic akan digempur standard kena Hyde dalam masalah. Hyde tak sempat, tapi masih lagi ada Netherrealm dan Sonic yang akan tertumbang. Yetri masuk di arah belakang dengan penggunaan penalty zone, namun Netherrealm dan Mereka sudah bertumbangkan. Double kill Raf mencari terima kill tapi tidak berjaya. 5 orang pemain pasukan Todak semuanya masih lagi selamat, sementara MPXNC yang terkorban dalam pertempuran sebentar tadi. Ya, kemenangan yang besar boleh katakan kepada pasukan Todak, berjaya untuk menjatuhkan 2 orang pemain. Mereka boleh memberikan tekanan di bahagian tengah untuk mendapatkan turret ini dan juga mungkin mereka berjaya untuk mendapatkan Lord yang pertama yang telah pun muncul dan telah pun
dimulakan serangan oleh Chico guys. Satu permulaan yang cukup baik. Mereka terus saja membezakan dari segi kutipan gol. Hampir 3,000 memisahkan kedua pasukan untuk 10 minit yang pertama. Satu permulaan yang sebenarnya sangat-sangat diperlukan oleh pasukan Todak. Sebelum perlawanan dimulakan, saya juga mempersoalkan, adakah Chico guys boleh menunjukkan kehebatan dia daripada segi dia punya mechanics. Dan walaupun KD dia hanyalah 1, 2, 3, tapi berkali-kali kita nampak dia sebenarnya membantu pasukan dia dengan sangat-sangat besar. Dan saya rasa Todak, mereka punya disiplin dekat dalam game ni jauh lebih bagus. Sebab kita boleh nampak sebelum ni team fight yang bersepah. Tapi sekarang kalau nak team fight, fight saja. Well, tahu tak? Sekarang ni saya dah mula fikirkan pengambilan glue ni untuk memancing pengambilan Paramis demi ada Valentina Nederium. Sebab nampak macam Nederium daripada Todak jauh lebih efektif daripada pasukan MPXNC. Sekarang ni kita tengok di mana pasukan Todak mereka pressure dekat kawasan tengah dengan perbezaan hampir 5,000 gold. Lord marching ke arah bawah dan sekarang ni damage yang dikeluarkan oleh pasukan Todak menyebabkan susah untuk MPXNC masuk. Kita tunggu bila Dark Knight Fall nak dibuka. Mungkin dekat situ MPXNC mereka kena dalam keadaan yang sangat susah. Macam mana nak defend? Ya, sekarang ni ketiga-tiga ini tarik milik pasukan MPXNC berjaya dijatuhkan di bahagian atas. Chico guys main dengan sangat-sangat nakal. Berjaya mendapatkan. Hampir-hampir. Tapi di bahagian bawah. Zaf terkena stun. Nasib ada Nederium. Tapi Zaim Sepoi juga memberikan bantuan yang sama kepada Todak. Satu kedudukan yang cukup berbahaya untuk kedua pasukan. Tetapi Chico tak ada dalam pertempuran. Todak mengatakan mereka tak akan lakukan apa-apa. Tujuan hanya ingin dapatkan inhibitor tapi tidak berjaya. Ya, perbezaan 5,000 daripada kedua-dua pasukan menyebabkan damage yang agak kurang ditunjukkan oleh pasukan MPXNC. Lain lagi ketika mereka untuk melakukan pertahanan. Satu unit turret milik pasukan MPXNC berjaya dijatuhkan. Raf sekarang ni walaupun berjaya untuk dijatuhkan sekali, tetapi impact dia dalam team fight sangat-sangat besar. Sekarang ni dia punya soalannya, kalau pasukan Todak mereka nak paksa end, boleh ke tidak? Sebab kalau tengok daripada perbezaan item sendiri pun, Chico guys 2 item belum siap, manakala untuk Raf 1 saja item yang belum siap. Manakala kalau kita tengok pada Zaf, 2 item saja yang baru siap. Kalau kita tengok Paramis, 2 item saja baru siap. Dan kita boleh nampak kalau pasukan Todak masuk ke depan, kemungkinan untuk mereka mati tu masih ada. Tetapi taklah begitu tinggi. Tapi saya rasa untuk cakap pasal kematian pasukan MPXNC ini ada satu masalah yang lebih besar, iaitu untuk melakukan engagement. Sebab kalau Y3 terus ke depan dengan komposisi penggunaan Angela ini, Angela cuma boleh untuk pilih salah satu saja. Dan kebanyakan waktu di bahagian late game ini akan memberikan kepada Zaf. Jadi Y3 mungkin pada beberapa saya jangan terlalu berharap bahawa follow up akan diberikan. Lebih pada fikirkan setup dan untuk diri sendiri saja. Risau Sunfrost adalah setup, risau saya adalah damage. Kerana tengok lagi dengan draft yang mereka ada sekarang, saya rasa damage sememangnya tidak mencukupi. Hanya ada Huskclaw dan juga Berserker Fury untuk Zaf. Memang tak cukup untuk menentang dengan pasukan Todak. Jadi saya rasa pasukan Todak, kalau mereka drag game ni lama-lama sampai Zaf dapat full item, saya menjangkakan itu adalah satu kesalahan yang besar yang mungkin MPXNC tengah tunggu. Ya, tapi dengan kelebihan 7,000 dengan kemungkinan lot yang kedua ni akan menjadi lot yang sangat senang buat pasukan Todak. Ini menjadi satu cabaran yang cukup besar buat pasukan MPXNC untuk melakukan pertahanan. Yes, mereka ada Netherrealm, mereka ada Hardguard, tetapi macam apa dikatakan oleh Sunfrost, adakah terpaksa menunggu J3 mampu untuk melakukan even kalau flanking ataupun setup, sebab ini yang sangat diperlukan. Sebab macam mana mereka nak engage dengan pasukan Todak yang sekarang ni sudah hampir full item, damage yang sangat besar, lagi-lagi daripada Chico guys dan juga daripada Raf. Mengapa Chico ingin lot keluar di minit 13.40 saat? Itu menjadi sebuah persoalan. Mungkin mereka ingin mempersiapkan lane dengan lebih kemas. Jujur saya rasa dia punya timing salah sedikit. Dia nak buat 13.9. Ya, betul. Saya rasa itu yang dia cuba buat, tetapi lot mati 13.10 menyebabkan dia akan keluar pada rotation yang seterusnya, bukan rotation yang ini. Ya, mungkin saja. Tapi pada saat ini pasukan MPXNC sudah pun kehilangan satu inhibitor turret, satu lagi dalam keadaan kritikal di kawasan atas dan satu dengan nyawa yang penuh di kawasan tengah. Boleh kita katakan paling baik sekalipun mereka akan hilang benar di bahagian atas sahaja kalau mereka boleh melakukan pertahanan. Tapi kalau mereka nak lakukan pertahanan, soalannya bagaimana? Kerana sangat-sangat susah sekarang dengan 8,000 gold different yang sudah pun diletakkan oleh pasukan Todak.
Ya, bagi pendapat saya sekarang ni, siapa yang akan cabar untuk menggunakan ultimate terlebih dahulu? Adakah pasukan MPX NC yang terpaksa menggunakan ultimate? Ini akan menjadikan satu situasi yang sangat besar. Oh, Flicker terpaksa untuk dibazirkan, tapi lihat bagaimana penalti zone dapatkan Ram. Masih lagi ada Flicker, belum lagi digunakan Eden Ram daripada pasukan Todak. Dibalas kembali, tetapi kedudukan Chico guys sekarang ni masuk ke depan dengan mencari Sam. Delis tinggal dilepaskan, masih lagi terselamat. Yedri yang terkorban, Sonic juga menjadi bangsa. Chico tak terkena pula. Delis tinggal yang tersilap sebentar tadi. Sam masih lagi terselamat. Sam dengan double kill, tetapi dia bersorangan. Double kill untuk Sam Tempoy. Hyde kembali hadir, tapi Crystal akan beri fokus oleh pasukan Todak dan kemenangan untuk pasukan Todak di pusingan yang pertama. Satu perlawanan yang boleh dikatakan sebagai begitu one-sided untuk pasukan Todak pada peringkat awal. Berjaya untuk pegang game dengan begitu baik. Berjaya untuk memaksa pasukan MPX NC nampak seperti membuat kesilapan-kesilapan yang sering kali kita tengok berkali-kali dilakukan oleh pasukan MPX NC, menyebabkan pasukan Todak terus saja menghukum pasukan daripada Negeri Sembilan ni. Sekarang ni kita boleh nampak perbezaan yang sangat besar. Pasukan Todak berjaya untuk jatuhkan MPX NC bawah 15 minit. Dan itulah kenapa saya tanya bila nampak Valentina, Bruno dan juga Hellcat. Saya rasa pasukan Todak mereka nak dapat advantage yang bagus early ke mid, kemudian cuba untuk akhirkan game ni dengan sangat-sangat pantas. Dan sememangnya drafting yang mereka keluarkan, mereka execute dengan begitu cantik sekali. Tetapi ini adalah best of 3. Sama ada mereka boleh kekalkan ataupun tidak, itu akan jadi petanda sama ada Chico guys letak dekat kawasan jungle. Ini akan jadi perubahan yang terbesar untuk pasukan Todak musim kali ini. Ya, sebuah perubahan yang sememangnya memberikan impak dalam permainan sebentar tadi. Dia bukannya sebab draft mereka menang ke, bukan sebab draft mereka lebih cantik ke, tak langsung, tapi execution, planning mereka nampak jauh lebih kemas dalam permainan yang pertama ini. Ya, nampak dengan pemilihan Glue nampak sangat pilihan yang sangat penting untuk pasukan Todak kerana bukan saja mampu untuk melakukan cutting lane dengan lagi awal, menyebabkan Yetri sekarang ni dia tak boleh untuk bergerak dengan seorang diri. Mereka tahu bagaimana Yetri ni lebih suka untuk melakukan flanking, tapi pada game kali ni nampak dia sentiasa terpaksa berada di bahagian hadapan, bukannya Sonic. Saya rasa MPX NC juga selepas ni kena berhati-hati kalau mereka lepaskan Valentina, sebab kalau tengok mereka punya draft juga, sebenarnya banyak draft mereka ada impact yang besar dengan mereka punya ultimate. Kena hati-hati. Tapi dengan ni kita akan tengok siapakah akan menjadi MVP untuk pasukan Todak. Dan inilah dia Zaim Sempoy. Dah lama dia nak buktikan masuk dalam Todak, dia adalah pilihan yang sangat tepat. Ya, pilihan yang sangat-sangat bijak. Prestasi yang cukup-cukup baik daripada Zaim Sempoy di saat Todak dalam kekalahan, di saat Todak dalam kemenangan. Dia masih lagi berjaya untuk mengekalkan KDA yang baik 4-0-5 tanpa sebarang kematian daripada penggunaan Valentina beliau. Saya tak pasti adakah ini memang betul, tapi kasut enchant talisman dan juga terus di Vanquish. Saya rasa betul dibuat macam ni. tak. Saya rasa clock yang kedua. Saya rasa Enchanted Talisman kemudian dia buat clock. Tapi sekarang ni KDN cukup baik kalau melihat daripada sejarah ataupun track record pemain ini semasa bermain dengan pasukan Todak, baru saja 4 kali kematian. Jadi antara KDN cukup tinggi untuk pemain baru pasukan Todak ni. Tapi sebab baru-baru ni ada orang cakap dengan saya, terus di Vanquish katanya Suns ada buat. Tapi saya tak tahu terus di Vanquish tu terus lepas Lightning ataupun sebelum Lightning lagi dah di Vanquish. Mungkin saya kena check balik lah. Ya. Tapi untuk kita tengok tentu, kita akan tengok full itemization untuk kedua-dua pasukan dekat sini. Tapi sememangnya daripada segi itemization daripada Zaim Sempoy, itu akan jadi satu soalan yang sangat-sangat besar. Dan sekarang ni saya akan pass kepada Sunfrost juga untuk terangkan kepada audience kenapa anda sendiri cakap yang Hellcat adalah hero yang boleh jatuhkan tank juga. Boleh jadi tank killer. Kalau kita lihat dekat itemization daripada Hellcat Chico guys, dengan itemizationnya Malefic Roar, Demon Hunter Sword, Sea Halberd, Hunter Strike, full penetration dan juga Beast on HP punya itemization. Jadi sebab tu saya menjagakan Hellcat ni juga adalah salah satu tank killer, malah tank killer di fasa early game lagi. Sebab deadly stinger tu satu je pun dah boleh buat bahkan Baxia punya nyawa kurang 1/4 dah. Ya, dah bercakap tentang Baxia, nampaknya dengan melakukan banning terhadap Federin memberikan impact besar buat kepada pasukan MPXNC. Sonic tak boleh bermain macam mana dia main minggu-minggu lepas, dan ini menyebabkan kesukaran untuk pasukan MPXNC. Satu lagi bukan dari segi untuk melakukan engagement, untuk melakukan damage yang besar pun nampak macam mereka agak sedikit teragak-agak.
Okey, kita akan tengok untuk pasukan Todak lagi dengan emblem setup yang mereka menggunakan dekat sini. Di mana untuk Raf, yes, dia menggunakan Assassin emblem, jadi dia nak penetration pada bahagian awal. Tapi saya rasa bagus juga untuk dia adakan tenacity dan lagi untuk selesakan diri dekat atas pentas terlebih dahulu. Dan Yums dekat sini gunakan Pull Yourself Together, memang mengharapkan dia banyak kali menggunakan dia punya flicker ultimate. Yang banyak tangkapan-tangkapan yang baik daripada Yums dengan penggunaan Lolita ini. Walaupun sejujurnya saya taklah gemar mana dengan permainan daripada pasukan Todak daripada sudut drafting, tapi glue ni yang paling menarik sekali. Sebab memang saya rasa glue tu yang pertama untuk pastikan Y3 di bahagian late game kena fikir 2-3 kali untuk dia lakukan cutting lane, untuk dia lakukan zone out secara berlebihan. Sebab kita tahu kalau kita lawan dengan glue ni masing-masing kena rapat-rapat, tak boleh terlalu bersendirian, dan itu apa yang mereka cuba untuk pastikan. Walaupun lawan dengan Terizla yang mana glue tahu, kita tahu daripada sudut match up Terizla akan menang, tapi Y3 dihukum oleh Momo. Nak cakap juga Raf 415 satu tunjuk yang bagus, satu debut yang bagus dekat dalam pasukan Todak kat sini. Jadi sekarang kita akan tengok MPX NC. Saya punya soalan kepada Save, adakah Sonic sememangnya terpaksa untuk pakai hero utility saja, hero tank saja dekat dalam kawasan jungle? Sebab kita nampak pada minggu pertama dia boleh gunakan Sun, tapi kenapa dia tak pakai damage dealer? I think sebab ni bergantung dengan apa hero akan digunakan oleh Mali. Kalau mereka memilih dua hero memberikan fokus kepada support, nak tak nak pasukan daripada MPSNC kena ada hero yang mampu untuk sentiasa berada di bahagian hadapan. Dan kalau Mali boleh menggunakan hero seperti Lolita ataupun hero seperti Grok, ini akan berikan ruang yang lebih besar kepada Sonic sendiri, dan bukan saja Sonic, malah kepada Yeti sendiri untuk menggunakan hero yang mungkin akan memberikan fokus kepada damage. Dan kalau kita bercakap tentang damage, pasukan MPSNC sendiri yang keluarkan pakai itu. Best kan Sunfrost kita tengah buat kerja. Betul. Ada orang kat sebelah boleh usah pula kan. Ya, betul. Kat situ juga dia nak tackle. Dekat situ juga. Kan? Saya perhati je dia. Kan macam teknik dia bagus lah. Teknik dia bagus. Awak macam kenal je. Macam kenal je. Tolong Kokoro, Kokoro tolong Kokoro. Saya nak belajar lah taktik daripada Betul Kokoro lah. ni. Tapi kita lihat awak tak boleh lah. Awak post sikit pasangan. Game saya dah habis lah. Okay. Kita fokus pada post game stats, yang mana macam kita jagakan bawah 15 minit mereka berjaya untuk tamatkan. Bukan saya lah jagakan, saya tak jaga. Perkara ini boleh berlaku sebab secara jujur saya lihat seakan-akan MPXNC boleh untuk main agresif di fasa awal permainan, tapi mereka tak lakukan perkara tersebut. Itu yang lebih mengejutkan saya daripada statistik ni kan. Boleh kita katakan damage dealt semua Todak pegang. Damage taken pastinya dengan hero-hero agresif. Malah sandbag Sonic, maknanya Sonic masih lagi boleh bertadah. Tapi penadahan tu tak dimanfaatkan oleh sesiapa. Mungkin terlalu banyak utility tadi. Kita juga kena ingat di mana NetherRealm akan menyebabkan dia mati lagi lambat. Tapi saya rasa disebabkan saya punya pengalaman dah nampak Todak ni dah lama sangat. Bila nampak 3 pick yang pertama, saya rasa mereka punya mentality, kalau kita kalah turtle, kita kalah segala-galanya. Jadi saya rasa macam mereka nak dapat mid game yang lebih bagus. Dan lagi saya rasa apa yang Sunfrost cakap tu betul. Untuk MPSNC mungkin terlampau banyak utility. Sebab bila nampak mereka gagal untuk pegang early game, damage dia kat mana? Mana damage dia? Ya, kalau kita lihat daripada bahagian team fight pun, Zaf walaupun dah diberikan setup, walaupun dah diprotect sebaik mungkin, still tak boleh nak keluarkan damage yang besar walaupun tak diganggu oleh pasukan Todak. Ini menunjukkan bagaimana is either Hyde juga kena bantu dari segi untuk contribute damage, ataupun nak tak nak Zaf kena mainkan peranan yang penting lah. Ya, sebab saya memang jagakan mereka boleh nak main lebih agresif kan. Angela, Baxia mungkin lakukan rusuhan dan sebagainya. Tapi kita akan saksikan highlight kembali bagaimana permulaan permainan yang cukup pasif sampailah ke turtle. Ya, kita boleh nampak di mana pasukan Todak mereka mulakan dengan turtle yang pertama, dan Zion Sandpoint setiap kali dia ambil NetherRealm, itu adalah antara yang menyebabkan NC kalau nak lawan pun bukan lawan yang bagus. Jadi dekat sini sememangnya Valentina adalah satu hero yang mereka kena perhatikan. Kalau nak lepaskan, sebab kalau kat sini katakan kalau Paramis tak diambil sekalipun, Angela punya ulti pun bagus untuk diambil, penalty zone pun bagus untuk pasukan Todak ambil. Tapi macam yang Sampro cakap lah, mungkin pengambilan glue sebentar tadi adalah umpanan untuk pasukan MPSNC mengambil Paramis, di mana nampak betul senang makan umpan kan? Menyebabkan Zain pun, yes, aku ada NetherRealm, aku pun buat ada hard guard untuk berikan fokus. Jadi macam no point untuk ambil Angela dan juga Paramis kalau Valentina di pihak lawan. Ya, tepat sekali. Sebab mungkin ada macam dua tujuan yang berbeza yang dilakukan oleh pasukan Todak sendiri dalam drafting sebentar tadi. Tapi memang sekali lagi saya sangat-sangat perlukan gerakan yang lebih agresif di fasa awal permainan daripada pasukan MPXNC. Sebab macam apa yang Lafayette katakan, kalau mereka tak menang early game, mereka tak boleh
berikan damage lebih lagi daripada Yetri. Yetri perlu untuk lakukan rotasi dengan lebih awal, memaksimalkan early game Terizla, tetapi perkara tersebut semua tidak dilaksanakan dengan baik. Malah first turtle lagi Yetri lakukan lompatan penalty zone dan follow up-nya agak terlalu perlahan. Kalau mereka dapatkan dalam 2-3 kali kat situ, mungkin ianya jauh lebih baik. Saya rasa kalau pasukan MPX NC nak hide main dengan lebih agresif, saya rasa lebih pada psikologi dia sebagai seorang player. Sebab kalau saya perhatikan, kalau dia pakai hero seperti Valentina, dia berani untuk gerak dengan lebih agresif pada bahagian awal game. Saya rasa kerana dia menggunakan Fermis, mungkin dipikir macam saya hero setup, bukan fully hero damage. Jadi mungkin itu juga sebab kenapa pasukan Todak mereka bankan hero Karita, menyebabkan kalau early game tu pun takkan cukup damage. Jadi kat sini boleh dikatakan ban Karita tu mungkin antara penyebab yang MPX NC susah sikit nak draft tadi. Ya, lagi satu bagi kemungkinan ada kelebihan apabila berada dekat second pick daripada pasukan Todak sendiri. Ya. Apabila pasukan daripada MPSNC macam terlalu awal untuk tunjukkan Terizla. Kalau nak ambil Valentina pada saat, saya lagi merasakan mereka patut mengambil Valentina terlebih dahulu instead of mengambil Terizla tersebut. Saya pun rasa perkara tersebut adalah sebuah perkara yang jauh lebih baik. Tapi untuk anda semua, jangan lupa untuk mendapatkan skin secara percuma sertai